Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahidah Atika binti Abdul Wahab, nombor matrik C19A0851. Tajuk kajian saya ialah Sosiologi dalam Kumpulan Gurindam Budi Cantik Hati, Analisis Asas Pembentukan Sasiah Remaja. Seterusnya, kita pergi pada bahagian bab 1. Sebelum itu, saya ingin menerangkan serba sedikit tentang kesusastraan. Kesusastraan merupakan suatu seni yang menggambarkan keindahan dengan bahasa dan menunjukkan sesuatu yang kreatif dari segi kepengarangan. Menurut Hashim Awang 1987, sastra ini merupakan ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Seterusnya, saya ingin menerangkan apa itu puisi tradisional. Kesusastraan tradisional ini terdiri daripada sastra lisan dan juga sastra tulisan. Puisi tradisional seperti syair, gurindam, nazam dan sloka. Puisi tradisional ini juga merupakan satu bentuk pengucapan dalam susunan yang istimewa berbanding dengan pengucapan biasa yang dituduhkan oleh manusia di dalam perbualan harian dan berkembang dalam masyarakat terdahulu lagi. Seterusnya, saya ingin menerangkan apa itu gurindam. Gurindam ini telah diperkenalkan oleh Raja Ali Haji melalui Gurindam 12 yang telah dikarang pada tahun 1846. Gurindam ini terdapat dua jenis bentuknya, iaitu yang terikat atau tidak terikat. Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih kumpulan gurindam yang bertajuk Budi Cantik Hati. Kumpulan gurindam ini diterbitkan pada tahun 2016 yang dihasilkan oleh Pena Mutiara atau nama sebenar Ahmad Sabki Haji Muhammad Tahir dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya, saya memilih teori sosiologi sastra. Teori ini banyak menceritakan tentang perilaku manusia, pembentukan struktur sosial dan kesepakatan bersama dalam pelbagai bidang. Istilah sosiologi ini diperkenalkan pertama kali oleh Auguste Comte pada tahun 1883. Beliau mencetuskan konsep bahawa sosiologi ini sebagai ilmu yang positif. Seterusnya adalah bahagian permasalahan kajian. Masalah kajian yang pertama ialah kajian lepas yang dijalankan oleh Abdul Munir Ismail, Syaharizah Muhammad Saleh dan Mislan pada tahun 2014 dalam mengkaji berkaitan dengan sasiah remaja. Justru itu, kajian ini bertujuan kerana sasiah dalam diri remaja semakin tidak dititikberatkan pada masa kini dan mereka mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir luar yang tidak baik dan boleh merosakkan akhlak mereka. Pemasaran kajian yang kedua ialah banyak kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan gurindam ini seperti Muhammad Fairuz bin Zamani pada tahun 2014, Zubair Idris pada tahun 2015 dan Zunaidah binti Daud pada tahun 2014. Namun, remaja kurang melihat kepada aspek-aspek bergurindam ini sebagai suatu platform untuk mendidik sasiah diri. Oleh itu, pengetahuan yang lebih mendalam diperlukan untuk mengetahui faedah bergurindam ini dapat membentuk sasiah remaja. Seterusnya adalah bahagian objektif kajian. Objektif kajian pertama saya ialah mengenal pasti aspek-aspek pembentukan sasiah dalam kumpulan gurindam Budi Cantik Hati. Objektif yang kedua, menganalisis kepentingan bergurindam dalam menjaga sasiah diri remaja dengan menggunakan teori sosiologi sastra. Seterusnya adalah bahagian skop dan batasan kajian. Saya menggunakan buku kumpulan gurindam yang bertajuk Budi Cantik Hati. Buku ini banyak mengandungi nasihat dan pengajaran tentang menjaga sasiah dalam diri masyarakat, terutamanya dalam golongan remaja. Seterusnya, saya memilih pendekatan sosiologi. Pendekatan ini banyak berkait rapat dengan latar sosial masyarakat seperti tingkah laku manusia. Seterusnya, fokus kajian ini berfokuskan kepada pembentukan sasiah remaja yang terdapat dalam teks kumpulan gurindam Budi Cantik Hati. Kumpulan sasaran melibatkan pelajar elektif kesusastraan warisan tahun 3 di Universiti Malaysia Kelantan. Seterusnya adalah bahagian metodologi kajian. Saya menggunakan 3 kaedah kajian. Yang pertama, analisis teks. Analisis teks ialah pemeriksaan atau penilaian sesuatu karya yang dapat membantu memberikan kefahaman tentang sesuatu karya. Kaedah yang kedua ialah kaedah kepustakaan. Kaedah ini boleh diperolehi daripada buku-buku ilmiah dan penulisan ilmiah di dalam atas talian. Kaedah ini juga boleh memberikan manfaat kemudahan terkini dengan mengakses sahaja kepustakaan atas talian untuk mendapatkan artikel-artikel berkaitan kajian. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah soal selidik.
Kaedah ini digunakan untuk meramal tabiat responden, mengukur tahap kesedaran dan juga boleh memberikan cadangan atau dapat mengetahui tindak balas responden. Kaedah ini boleh diakses secara atas talian melalui platform Google Form. Seterusnya adalah bahagian kerangka teori. Saya menggunakan teori sosiologi sastra dan menggunakan tokoh Agustin Comte. Di dalam kajian ini juga saya menggunakan pendekatan sosiologi dan di dalam teori sosiologi sastra ini terbahagi kepada beberapa bahagian, terutamanya kepada politik, ekonomi dan budaya. Saya memilih budaya untuk menjelaskan tentang perilaku manusia seperti adab, budi pekerti, sikap, kepercayaan jaga diri dan gaya hidup mereka. Seterusnya adalah bahagian organisasi kajian. Di dalam bab 1 iaitu pendahuluan, bahagian pendahuluan yang menjelaskan tentang tema penulisan secara ringkas dan bahagian ini terdiri daripada pengenalan, pemasaran kajian, objektif kajian, skop dan batasan kajian, kepentingan kajian dan organisasi kajian. Bab yang seterusnya adalah bab 2 iaitu tinjauan kajian lepas. Tinjauan kajian lepas ini merupakan penyataan yang boleh menyokong objektif kajian dan dapat membantu untuk memperolehi maklumat dengan lebih banyak daripada penulisan ilmiah. Seterusnya ialah bab 3 iaitu definisi teori dan pendekatan. Dalam bahagian ini menjelaskan tentang teori dan pendekatan yang bakal digunakan dengan lebih mendalam. Seterusnya ialah bahagian bab 4 iaitu analisis kajian. Bahagian ini akan menjelaskan dengan lebih mendalam tentang pengumpulan data kajian dan bab yang terakhir iaitu bab 5 merupakan bab bahagian kesimpulan. Bahagian ini akan menyimpulkan kesemua analisis kajian dalam satu bahagian. Terusnya kita berpindah kepada bab 2 iaitu tinjauan kajian lepas. Saya membahagikan tinjauan kajian lepas ini kepada 3 bahagian. Yang pertama gurindam, yang kedua teori sosiologi sastra, yang ketiga pembentukan sasiah remaja. Bahagian yang pertama iaitu gurindam, terdapat 6 kajian lepas yang diperolehi berkaitan dengan gurindam. Antaranya ialah kajian daripada Muhammad Fairuz bin Zamani pada tahun 2014, Zubir Idris 2015 dan Zunaidah binti Daud pada tahun 2014. Seterusnya berkaitan teori sosiologi sastra, terdapat 9 kajian lepas yang diperolehi berkaitan dengan teori yang digunakan. Antaranya daripada Edi Kurniawan bin Saha 2016 dan Sarah Bidin 2021 dan Fatin Nur Ain Ramli pada tahun 2018. Seterusnya bahagian ketiga iaitu pembentukan sasiah remaja. Terdapat 7 kajian lepas yang berkaitan dengan pembentukan sasiah remaja. Antaranya daripada Wan Abdul Fattah, Wan Ismail dan Ahmad Syukran Baharidin 2021, Nur Akilah binti Haji Ibrahim 2002 dan Siti Khairah binti Muhammad Zubir pada tahun 2015. Namun, kesemua kajian lepas ini kurang menyentuh tentang kepentingan bergurindam dalam membentuk sasiah remaja seperti yang kajian yang bakal dilakukan ini. Seterusnya adalah bab 3 iaitu definisi teori dan pendekatan. Saya menggunakan teori sosiologi sastra. Sosiologi merupakan satu objektif yang merangkumi antara manusia dan masyarakat dalam sebuah struktur proses sosial. Sosiologi ini juga menjadi unsur yang menarik kerana banyak mengisahkan tentang perilaku manusia. Seterusnya, menurut Harun Daud 1998, ada menyatakan bahawa sosiologi ini banyak memperlihatkan tentang segala aspek masyarakat seperti aspek perwatakan yang memperlihatkan peribadi seseorang atau tingkah laku yang ditentukan oleh masyarakat dan alam sekeliling. Seterusnya, menurut Agustin Comte pada tahun 1798, ada menjelaskan tentang kesusastraan ini semestinya menggambarkan masyarakat dengan segala apa yang terjadi dalam aktiviti sehari masyarakat pada ketika itu. Seterusnya, saya menggunakan pendekatan sosiologi. Pengkaji menggunakan pendekatan sosiologi dengan melihat juga hubungan sastra dengan pengarang yang menyentuh soal kemanusiaan dan kemasyarakatan. Seterusnya, secara keseluruhannya, ketiga-tiga bab ini merupakan komponen penting di dalam kajian ini. Kajian ini juga sedikit sebanyak dapat memberikan pengetahuan baru dan dapat dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, teori yang digunakan ini sangat berkait rapat tentang masalah sosial yang terjadi dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam golongan remaja. Sekian, terima kasih.